Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024. Skuad lelaki kebangsaan memulakan kempen dengan langkah kanan selepas mudah menewaskan Brunei 5-0 dalam perlawanan kumpulan B di Pusat Konvensyen Setia City semalam. Pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong hanya memerlukan 23 minit untuk memberi mata pertama selepas mengalahkan Kan Kah-kit dalam permainan straight set 21-7, 21-11. Kegembiraan pasukan negara diteruskan lagi dengan pemain perseorangan negara Leong Junhao yang menampilkan aksi berbisa menumpaskan Marhanif Ali 21-5, 21-6. Mata ketiga Malaysia diraih menerusi pemain perseorangan Eugene Yu yang tidak berdepan masalah menewaskan Matthew Minggat 21-8, 21-4. Dua lagi mata pasukan lelaki negara diperoleh menerusi gandingan Chung Hon Jian, Muhammad Haikal Nazri dan Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani yang berjaya menewaskan lawan masing-masing. Tiada keperluan untuk mendapatkan jurulatih baharu Harimau Melaya. Itu tegas Naib Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi biarpun skuad bimbingan Kim Panggon gagal mara ke peringkat 16 terbaik pada Piala Asia baru-baru ini. Jelas beliau skuad Harimau Melaya telah mempamerkan peningkatan positif sejak berada di bawah bimbingan jurulatih dari Korea Selatan itu. Saya fikir tak mungkin seseorang bersifat Korea panggil dia balik dalam keadaan kita memerlukan ataupun usaha yang telah dilakukan yang bagus ini menampakkan perubahan yang agak ketara. Jadi kita pun telah saing sambung konten di Bangun ni. Kalau Korea nak ambil kan, kita pun akan tak fikir dia boleh ambil lah dalam keadaan sekarang ni. Dan perancangan kita dengan Bangun ni panjang sebenarnya. Jadi kita harap sebenarnya kita lebih berharap World Cup qualifier ni pasukan kita akan lebih bersedia. Mungkin apa yang berlaku di Asian Cup ini akan menjadi satu camaran baru. Dalam pada itu, FAM mengesahkan penggunaan video bantuan pengadil VAR kini berada pada fasa terakhir sebelum diberikan pengiktirafan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk diguna pakai dalam Liga Malaysia. Menurut Naib Presiden FAM Datuk S. Sivasundaram, hampir 55 orang pengadil telah menjayakan latihan dan kursus VAR di Wisma FAM. Pertama kita nak dapat approval from FIFA. If we get the approval, yes, VAR will be. So most probably will be taken care of. Saingan Piala AFC tidak cukup cergas merupakan antara punca Sabah FC tewas 0-3 kepada MacArthur FC. Itu tegas Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee terhadap persembahan pasukannya pada perlawanan separuh akhir Zon ASEAN di Stadium Sukan Campbelltown semalam. Menurutnya, kesilapan yang sudah dilakukan anak buahnya telah membuka peluang kepada pemain MacArthur untuk menjaringkan gol. Kim Swee berkata walaupun telah tersingkir, namun perlawanan itu sangat berguna bagi meningkatkan prestasi Sabah. Sabah FC melangkah ke separuh akhir Zon ASEAN selepas muncul sebagai juara kumpulan H dengan 12 mata di belakang juara MacArthur. Status dua penerjun negara Dato' Pandelela Rinong dan Nur Dabita Sabri dalam program Road to Gold RTG akan diketahui akhir bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berkata semua pihak diharap dapat menunggu keputusan yang akan dimuktamadkan nanti. Pasti rasa kecewa, tetapi saya nak dengar dulu penjelasan daripada Persatuan Sukan tersebut kerana mereka mempunyai jurulatih, technical director semua. So MSN sedang membuat arrangement untuk jumpa mereka lah. Dato' Pandelela dan Nur Dabita merupakan atlet terkini dalam program RTG yang gagal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas aksi mengecewakan pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar minggu lepas. Sementara itu, Perbadanan Stadium dan pihak berkuasa tempatan digalak membuka pintu stadium secara percuma. Jelas Hena, inisiatif itu mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasiliti sukan yang ada di seluruh negara. Dan bila pengunjung datang,
pelajar datang, ibu bapa akan datang. Jadi dia ada peluang untuk buat advertisement semua untuk carikan dana lah untuk stadium. So kita sarankan untuk Perbadanan Stadium Negeri juga buat perkara yang sama supaya yang pentingnya kanak-kanak kita ada akses kepada fasiliti sukan yang bagus. Okey, dan dari situ kita mampu mencari bakat lah dan minat untuk kanak-kanak kan untuk terlibat dalam sukan olahraga. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan siap kerja trek sintetik Stadium Darul Makmur Kuantan semalam. RM10,000 bakal menjadi habuan buat atlet Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos nanti. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata, ganjaran itu meningkat RM7,000 berbanding ganjaran RM3,000 yang ditawarkan sebelum ini. Insentif khas RM5,000 juga akan diberikan kepada jurulatih yang berjaya membantu atletnya memperoleh pingat emas pada tamasya tersebut. Yang dia nak umumkan 3,000. Setuju ke tidak? Saya pun tak setuju, tuan-tuan dan puan. Macam rendah sangat, Datuk Azam. Itu mungkin juara peringkat daerah bolehlah dapat 3,000. Untuk atlet Johor yang meraih pingat emas, kita akan bagi RM10,000. Beliau berkata demikian semasa Majlis Countdown Sukma 2024 di Larkin Johor Bahru. Kementerian Belia dan Sukan KBS menggalakkan program dan aktiviti sukan untuk golongan warga emas seiring dengan konsep gaya hidup sihat. Menterinya, Henayo berkata, ia sebagai langkah untuk golongan tersebut memanfaatkan masa untuk sentiasa kekal sihat. Minggu lepas kita telah adakan round table dialog bersama Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Ekonomi untuk lihat bagaimana secara dasar kita boleh galakkan gaya hidup sihat untuk warga emas. Ini sebab kita nak kurangkan kos rawatan. Okey, kalau tak ada program untuk warga emas tapi kita nak dia kekal sihat, susah juga. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan siap kerja trek sintetik Stadium Darul Makmur di Kuantan. Saingan Liga Perdana Inggeris, Chelsea berjaya meraih kemenangan bergaya di Selhurst Park apabila menewaskan tuan rumah Crystal Palace 3-1. Dalam aksi tersebut, Chelsea bangkit daripada ketinggalan untuk meraih 3 mata penuh dalam perlawanan semalam. Skuad pimpinan Mauricio Pochettino itu kini mengumpul 34 mata, 1 mata di belakang Brighton. Pemain tengah Conor Gallagher dilihat paling cemerlang dalam aksi tersebut apabila berupaya meledak 2 gol, manakala gol ketiga dijaringkan Enzo Fernandez. Sementara itu, situasi Crystal Palace kini boleh dianggap dalam bahaya berikutan hanya dipisahkan 2 mata dengan Everton yang berada dalam zon penyingkiran Liga. Menjelang Sukan Olimpik Paris pada Julai ini, pengurus skuad bawah 23 tahun Argentina, Javier Mascherano berkata pasukannya sentiasa membuka pintu untuk Lionel Messi beraksi pada tamasya berprestij itu. Dalam aksi bola sepak lelaki Olimpik, semua pasukan bertanding dibenar menurunkan 3 pemain lebih usia. Menurut Mascherano, pasukannya telah menghantar jemputan kepada Messi untuk beraksi pada Sukan Olimpik 2024. Argentina meraih slot ke Sukan Olimpik Paris selepas menundukkan Brazil 1-0 pada pusingan akhir kejohanan kelayakan zon Amerika Selatan di Caracas, Venezuela. Messi yang kini bersama Inter Miami pernah membantu skuad Argentina meraih pingat emas pada Sukan Olimpik Beijing 2008. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.